Assalamualaikum, saya presenter yang pertama. Nama saya Nordina Aina binti Nordisham. Nombor matrik saya 17 DHF 18F 2025. Hai, nama saya Muhammad Izzabil Rosmi. Nombor matrik 17 DHF 18F 2057. Saya ialah presenter kedua. Assalamualaikum, nama saya Fatihah binti Abdul Halim, matrik number 17 DHL 18F 2027. Saya presenter ketiga. Tajuk kami ialah faktor yang mempengaruhi kesedaran terhadap produk halal di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Bab 1 iaitu pengenalan. Konsep produk atau makanan halal kini mendapat perbincangan di seluruh dunia kerana beriktiraf sebagai penanda aras alternatif untuk keselamatan, kebersihan dan jaminan kualiti terhadap produk terutama bagi umat Islam. Salah satu janji ini yang memainkan peranan penting dalam penggunaan Muslim adalah prinsip halal. Selain itu, makanan halal adalah sah dan dibenarkan bagi mereka yang mengikuti ajaran Islam. Namun, makanan haram ataupun makanan dan minuman yang dilarang tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Slide seterusnya ialah pernyataan masalah. Pernyataan masalah daripada Berita Harian ditulis oleh Dr. Muhammad Anwar Ramli pada 18 September 2020, iaitu isu gula-gula yang dikeluarkan sejak tahun 1940 di China yang mengandungi bahan sumber haram berasaskan khinzir, tetapi kini memasuki pasaran Malaysia secara meluas sehingga menjadi pilihan kegemaran ramai pengguna Muslim. Namun, pihak JAKIM telah membuat pengumuman bahawa produk tersebut tidak halal kerana analisis makmal mendapati terdapat sumber haram berasaskan khinzir. Mereka tidak meletakkan sebarang halal label terhadap produk berkenaan. Jelasnya, sikap mengambil mudah dalam aspek halal ini oleh pengguna Muslim boleh menjejaskan aspek dari segi fizikal syubhah dan memberi kesan terbesar terhadap penggunaan produk halal. Dan sikap ini mengambil mudah dalam aspek halal kian membimbangkan. Justru itu, menunjukkan tahap kesedaran halal pengguna Muslim masih rendah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Ini ialah gula-gula jenama White Rabbit yang dikeluarkan dari China. Seterusnya ialah signifikan kajian. Signifikan kajian terbahagi daripada 3, iaitu politeknik, pelajar dan masyarakat. Seterusnya ialah kerangka kajian, iaitu IV dan DV kami. DV kami ialah kesedaran produk halal dan IV kami ialah kepercayaan agama dan pendedahan media. Terakhir untuk bab 1 iaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah kajian ini bertujuan untuk menerokai lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kesedaran terhadap produk halal di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Seterusnya, saya akan pass kepada next presenter, iaitu Muhammad Izzat. Terima kasih pada Dini. Sekarang mari kita teruskan lagi dengan bab 2, iaitu ulasan kajian lepas. Pertama, pengenalan. Bab ini memaparkan hasil kajian lepas yang sedia ada yang mempunyai kepentingan dalam kajian ini. Dalam menghasilkan kajian ini, kami menggunakan karya pengkaji lain untuk memahami dan menyelidiki masalah kajian. Ulasan ini penting untuk menunjukkan pengetahuan dan idea yang telah dibentuk dalam kajian ini. Kedua, ulasan kajian lepas. Kajian ini adalah untuk mengkaji faktor kepercayaan agama dalam aspek penggunaan produk halal dalam kalangan pelajar Politeknik Sultan Idris Shah. Berdasarkan kajian yang dihasilkan oleh Nurul Huda,
Firmansyah dan Novarini pada tahun 2018 menyatakan bahawa terdapat dua ulasan bagi kepercayaan agama. Yang pertama, mengetahui penggunaan produk halal dengan meningkatkan komitmen agama. Yang kedua, meningkatkan peranan masyarakat baik secara dalaman dan luaran dalam mengawal tingkah laku seseorang dalam mengambil produk halal. Bukan itu saja, menurut Safiat 2009, nilai dan kepercayaan agama akan mempengaruhi perlakuan manusia sama ada secara ritualistik atau simbolik. Selain itu, ia turut memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Antaranya adalah tentang penggunaan suatu barang dibenarkan atau tidak dalam Islam, terutamanya yang melibatkan makanan dan minum. Bukan itu saja, menurut Mohani 2009 mengesahkan terdapat hubungan yang signifikan antara agama seseorang dengan persepsi mereka terhadap logo halal dan juga kandungan bahan yang digunakan. Namun, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran halal pengguna Muslim masih rendah dan sikap mengambil mudah dari segi aspek halal kian membimbangkan. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, jelaslah bahawa kepercayaan agama mempengaruhi kesedaran terhadap produk halal kepada pengguna Muslim, terutamanya dalam golongan pelajar. Ketiga, pendedahan media. Pendedahan media boleh definisikan sebagai tahap di mana anggota khalayak mengalami pesan atau kumpulan mesej atau kandungan media tertentu. Dalam era globalisasi kini, media massa menjadi wacana popular sebagai sumber masyarakat mendapatkan maklumat tentang agama. Media massa juga menjadi sumber utama untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai, termasuk dalam menyampaikan idea dan menonjolkan isu-isu agama, seperti isu produk halal. Pendedahan media adalah salah satu bentuk kemudahan yang digunakan untuk mendidik pelanggan mengenai produk makanan halal, baik oleh media cetak seperti surat khabar dan majalah atau media elektronik seperti televisyen, radio, internet atau sumber maklumat lain. Akhir sekali, menurut kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, jelaslah bahawa pendedahan media mempengaruhi tahap kesedaran produk halal kepada pengguna Muslim, terutamanya kepada golongan pelajar. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kepercayaan agama dan pendedahan media merupakan faktor utama dalam penyumbang kesedaran penggunaan produk halal kepada pengguna Muslim, terutamanya kepada pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Seterusnya, saya menjemput Fatih Fatihah untuk meneruskan pentangan ini. Assalamualaikum. Nama saya Fatih Fatihah. Saya akan terangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Pengenalan. Bab ini penyelidik telah menerangkan tentang cara atau kaedah yang telah digunakan bagi mendapatkan maklumat serta maklum bala daripada responden, iaitu daripada pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengetahuan pelajar Muslim mengenai produk halal, persoalan dan masalah yang berkaitan dengan produk halal, tahap teori dan aplikasinya di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah disiasat dalam laporan ini. Pendekatan analisis kuantitatif diterokai sebagai hasil daripada penglibatan ini. Soal selidik akan dijalankan menggunakan Google Form. Oleh kerana ia dijalankan secara dalam talian, pendekatan ini dipilih untuk memudahkan proses soal selidik. Dan seterusnya, persiapan kajian. Kajian ini dilakukan di kalangan pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah, Sabak Bernan. Dan responden akan dipilih secara rawak kerana responden adalah pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idris Shah. Dalam kajian ini, responden yang dipilih adalah seramai 40 orang pelajar. Seterusnya, persiapan data. Terdapat dua kaedah pengumpulan maklumat utama iaitu kaedah pengumpulan maklumat primer dan data sekunder. Untuk penyelidikan khusus ini,
maklumat terutama dipilih untuk analisis maklumat ini melalui tinjauan soal selidik. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpul maklumat secara langsung dari populasi dari mana sampel diperiksa. Dalam kes ini, penyelidik mengumpulkan maklumat daripada pelajar Muslim di Politeknik Sultan Idrisiyah dan seterusnya analisis data. Kajian ini memberi tumpuan kepada maklumat deklaratif yang menggambarkan diri mereka sebagai kumpulan sampel. Jenis statistik deklaratif yang akan digunakan untuk mengukur nilai data dari soal selidik adalah frekuensi. Kesimpulannya, bab ini sangat penting dalam menjawab persoalan kajian secara keseluruhan untuk mendapatkan sebanyak mungkin perincian dan pengetahuan untuk projek kami dan penyelia kami membincangkannya bersama. Maklumat data individu yang akan diselidik untuk mendapatkan sesuatu keputusan, manakala sampel pula adalah sumber untuk mendapatkan data. Oleh sebab itu, ini penting kerana soal selidik yang dibuat tanpa kajian akan mendapat hasil kajian yang kurang memuaskan. Itu sahaja. Terima kasih daripada saya.